Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua penonton. Bersama kami dalam program Dum Dum Cak. Okey. Dum Dum Cak daripada kami Pewangi UiTM Cawangan Kelantan. Terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Madya Dr. Zulkifli Muhammad yang menjalankan tugas Rektor UiTM Cawangan Kelantan. Juga yang berusaha Profesor Madya Dr. Nasir bin Ismail merupakan penolong Rektor UiTM Kampus Kota Baru. Okey, hari ini sebenarnya kami ahli Biro Masakan Pewangi ingin bersama-sama berkongsi menu-menu tradisional Kelantan. Jadi saya suka memperkenalkan kami semua ni adalah terdiri daripada sebelah kiri saya merupakan pengerusi Pewangi UiTM Cawangan Kelantan, iaitu Hajar Rozidah binti Ahya. Okey, Kak Uji, kami biasa panggil Kak Uji. Okey, sihat alhamdulillah. Banyak masak kan, banyak masa di rumah. Oh ya, sebab ada PKP ni bolehlah. Okey, sesungguhnya sebelah kanan Kak Uji iaitu memang penguat untuk UiTM Pewangi Cawangan Kelantan yang tidak asing lagi. Tengku Adida, Tengku Zainal Muluk, iaitu Timbalan Pengerusi. Kak Da, biasa kami panggil Kak Ku, ataupun Kak Da. Kak Da, okey hari ni nak masak? Alhamdulillah, kami bersedia menunggu untuk meneruskan program masakan Dum Dum Cak. Alhamdulillah, okey. Dan sebelah kanan saya, orang nama dalam Pewangi Cawangan Kelantan, iaitu Puan Nur Husmawati binti Awang, ataupun kami kenali dia sebagai Kak Noh. Kak Noh, okey Kak Noh? Berapa menu hari ni Kak Noh? 2 menu. 2 menu, insya-Allah. Jadi kami akan bersatu tenaga untuk mempersembahkan masakan-masakan untuk kita sama-sama berkongsi sekejap lagi. Okey, semua untuk siri 1 kita bersiri. Siri 1 kita akan tunjukkan, kita akan kongsikan 3 menu untuk masakan yang bertemakan sihat dan mudah. Iaitu pertama kita akan tunjukkan cara, Kak Uji, kita akan tunjukkan cara buat singgang daging. Buat singgang daging ni memang terkenal lah di Kelantan, Kak Uji kan? Betul. Okey, jadi kita perlukan bahan-bahan sebagaimana berikutlah. Okey, contohnya yang di sini kami dah siapkan, Kak Uji. Okey, pertama kita perlukan bahan-bahannya 1 kilo daging. Daging lembu lah, 1 kilo daging. Okey, untuk masak daging ataupun singgang daging ni Kak Uji. Macam Kak Uji tahulah, di Kelantan ni memang terkenal dengan masakan singgang daging. Betul. Lagipun dia mudah dan mudahlah dan sihat. Dan sihat. Sihatlah sebab kita tak pakai minyak kan. Jadi untuk kita masak ni Kak Uji, biasanya kita gunakan 1 kilo daging. Ini untuk resipi 1 kilo daging ni bolehlah makan untuk seisi keluarga yang 7 hingga 8 orang. Macam tu. Kemudian kita tunjuk sesungguhnya kita ada bahan-bahan 5 ulas bawang merah. Bawang merah lebih kurang 2 inci halia, 2 inci lengkuas, dalam 7 hingga 8 ulas bawang putih, sedikit asam keping dan juga lada kering. Ini memang resepi pure dari Kelantan lah. Dan kita ada ketumbar atau bahasa Kelantannya repah. Haji pernah dengar repah? Lepas tu kita ada sedikit sebut perasa, garam dan juga gula. Yang ni untuk masak jangan lupa, sebab nama dah singgang, kita perlukan air dalam 1.5 liter. Kak Uji biasa masak kan untuk singgang daging kan? Jadi apa langkah kita lepas ni? Penonton semua, saya tahu Kak Uji penonton pun biasa buat singgang daging ni. Tapi kalau penonton tu katalah dia luar daripada Kelantan, saya rasa
dia orang tak biasa buat singgang daging, sebab singgang daging memang terkenal di Kelantan dan dia tidak sama dengan negeri-negeri lain. Okey, penonton, jadi untuk memudahkan, jadi kami dah siapkan mayang. Okey, kami dah siapkan mayang, semua bahan-bahan ni, iaitu halia, mana dia sihat sebab halia ni dia boleh mengurangkan angin dan memudahkan sistem penghadaman. Masa lengkuas ni dia untuk kesihatan kulit. Okey, macam kita tahu bawang putih untuk menghilangkan mengurangkan risiko kanser, bawang merah dan juga cili kering tadi kita mayang juga, dan juga sedikit asam keping lah. Cili pun boleh meningkatkan metabolisme. Ya, betul Kak Oji. Dan juga rempah ni, biasanya rempah ni untuk mengurangkan kolesterol lah, salah satu fungsi sihat untuk kolesterol. Okey, jadi caranya kita nak siapkan untuk kita masak dengan sebab kita ni semua, kalau lah biasanya kita berkejaya kan, dan juga bukannya penonton kebanyakan ni wanita-wanita sekarang ni memang dia berkejaya lah. Okey, dan suri rumah pun dianggap berkejaya juga sebenarnya. Okey, kita masukkan daging. Kak Uji boleh tolong tak? Kita terus, sebab kita hari ni kita guna pressure cooker je. Okey, kita masukkan terus kita buang ni. Kak Uji itu. Tak tunjuk cara. Apa? Okey. Okey, masukkan daging yang telah pun kita tu tadi kita dah siapkan. Kemudian kita masukkan semua bahan-bahan ni, sebab sangat mudah sebenarnya untuk masak. Okey, Kak Uji, kita letakkan sebelah. Okey, sekarang ni kita dah letakkan daging macam ni dalam periuk. Okey, kalau nak masak atas dapur gas pun sama je sebenarnya. Okey, untuk mudah cepat kan, kita letakkan ni. Okey, ini halia, kita letakkan halia. Okey, kemudian kita jangan lupa lengkuas. Okey, kita letak je macam ni. Okey, bawang putih, bawang merah, cili cili kering dan juga asam gelugo lah, asam keping. Okey, asam keping tak perlu banyak. Kemudian kita ratakan. Kita ratakan macam ni. Sebab ni resepi sihat dan mudah kan, kita nak cepat. Okey, sebab kita pun tak ada reason lah kalau kita tak cakap tak sempat masak sebenarnya. Sebab kan ni semuanya ada convenient, kemudahan kan. Okey, Kak Haji boleh tanya. Sorry, biasalah. Kemudian kita letakkan, ini adalah ketumbar yang telah pun ditumbuk. Okey, kita letak dalam 3 sudu. Ketumbar ni lah yang akan membezakan singgang daging dengan singgang ikan. Kak Uji macam tu. Apa bezanya kalau singgang ikan kita singgang ikan kita tak letak ketumbar tu. Dan kita masukkan dalam gula tak boleh banyak sebab nak masak untuk masak yang sihat kan. Kita letakkan gula. Okey, sikit garam, cukup dah. Secukup rasalah garam. Dan juga kita masukkan cukup rasa. Biasanya bergantung kepada penonton-penonton dan ibu-ibu di luar sana lah, dia nak letak banyak mana. Kemudian last sekali kita masukkan air. Kan mudah kan, cepat. Mudah dan cepat. Dan kita masukkan air. Okey, 1.5 liter. Kalau air terlalu banyak, nanti air daging tu keluar, dia macam hilang manisnya. Tu, belum masak pun kita dah nampak dah berselera tak? Berselera dah kan? Kemudian kita masukkan ke dalam. Sebab saya guna pressure cooker, sebab nak masak daging ni senang sikit, cepat. Okey, dan kita tutup macam biasalah. Dan saya biasa kalau guna yang dia bergantung kepada penonton-penonton lah macam mana dia guna pressure cooker. Kalau dia guna yang jenis Philips, Noza, Philips ke Noza ke apa ke bergantung lah. Tapi biasa saya akan tekan dekat sini saja sup. Yang 25 minit pun sudah cukup sebenarnya. Sebab dia hanya sebab kita tak nak dia bagi dia terlampau lembut. Dia macam hilang dia punya tekstur daging tu. Jadi kita biarkanlah untuk sehinggalah dia masak.
dalam tu. Okey, sekarang ni sambil menunggu ya, kita sudah pun dah sampai 20 minit. Jadi biasanya kita kalau guna yang pressure cooker ni, kita akan buka dia punya, hati-hati bagi dia keluar dulu dia punya wap tu. Kat dulu. Okey, para penonton, sebenarnya kita dah pun tengok kita punya. Wow, dia punya singgang ni sudah pun masak. Memang mudah lah sebenarnya singgang ni. Kalau kita kerja, kita biasanya kita boleh buat kerja lain sebab kita tinggal je. Ataupun kalau kita masak atas dapur gitu, kita kena ingat lah kita tengah masak. Jadi okey, kalau tengok inilah dia punya, nampak kan, singgang daging yang dah siap. Dan memang si Kelantan, kita masukkan lada kering yang kita potong kecil-kecil, cili kering tu, dan bawang semua tu dimayang secara halus lah. Jadi dia boleh makan bersama dengan daging tu. Ini resipi dia. Okey, saya boleh perasakan kepada ada yang Kak Uji, kawan Kak Uji tu dia masukkan apa, budu. Sebenarnya ya betul, budu, tapi tadi saya tak letakkan budu sebab saya rasa macam ada orang tak suka budu kan. Ya, betul. Okey, Kak Uji boleh rasa. Kak Uji, alhamdulillah. Kak Uji rasa. Okey, dia macam ni. Kalau letak budu dia jadi merah lah sikit. Kalau nak letak budu pun okey lah. Okey, ikut ni cukup ya. Panas tu Kak Uji. Para penonton ya, nanti jangan terus rasa, kena tunggu dulu. Macam mana Kak Uji? Alhamdulillah. Ya, dah cukup rasa? Cukup rasa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Jadi kita akan tunggu macam mana pula dengan resepi untuk siapkan ketupat sotong daripada Kak Uji. Okey. Saya nak rasa daging, tekstur dagingnya. Tadi rasa dia punya ni ya. Kan 25 minit tu dah sesuai untuk siapkan. Okey, kalau guna pressure cooker lah. Kalau guna periuk atas dapur gas tu lambatlah sikit. Okey, untuk menu kedua, para penonton yang setia bersama kami, hari ini juga kami akan menunjukkan kan Kak Uji, kita akan tunjukkan satu menu yang sihat. Sebenarnya ni sihat sebenarnya, dan sedap serta mudah. Okey. Iaitu kerabu peria. Okay. Sebab ini kerabu versi Kelantan, sebab kerabu Kelantan ni memang berbezalah dengan negeri-negeri lain. Okey, harapnya penonton-penonton di luar sana dan komuniti-komuniti yang menonton rancangan program Masakan Pewangi UiTM Kelantan ni, okey, mencuba masakan ni nanti. Ada banyak jenis kan kerabu di Kelantan? Banyak sebenarnya. Yang ni berasas pilihan dengan pilihan peria, sebabnya dia menu buah peria ni dia banyak khasiat. Okay. Apa yang Kak Uji tahu kalau makan peria ni, apa khasiatnya? Untuk orang sakit darah tinggi kan, sebab dia pahit gitulah. Diabetes pun salah satu. Kalau ini peria yang biasa tu. Ini baru sebiji ni. Kalau peria katak tu memang banyaklah dia punya fungsi untuk kesihatan. Sebenarnya Allah ciptakan apa sahaja yang ada di muka bumi ni, insya-Allah dia ada rahsia untuk kesihatan. Okey, jadi kita perlukan apa? Kerabu peria ni, versi Kelantan. Biasa buat kerabu jantung lah. Kerabu jantung je. Yang ni belum biasa. Tak biasa. Kak Uji bukan Kelantan kan? Yang setahu saya Kak Uji orang mana? Orang Johor. Ya, orang Johor. Kerabu Johor biasanya macam mana? Kadang-kadang kerabu ni payah juga sebab kita kena rebus ikan. Jadi dia lama jugalah ambil masa. Ya, betul lah. Tak adalah rumit sangat sebenarnya. Kalau ikan goreng pun kita boleh juga guna sebenarnya. Ikan biasanya kalau nak pure ikan panggang sebenarnya. Okay, kita perlukan dalam bahan-bahannya Kak Uji. Jadi ni kita tak perlu rebus lah, panggang pun jadi. Boleh. Okey, bahan-bahannya kita perlukan ikan selayang lebih kurang 7 ekor. Okey, 7 ekor ikan selayang. Okey, bawang merah dalam 4 biji ataupun 5 biji, tapi saya gunakan 4 biji sebab dia besar. Dalam 1 camca makan sudu besar lah. Lada hitam. Yang mana lada hitam ni akan kita tumbuk bersama dengan ikan yang kita dah kita dah perisikan dia.
dan juga kita perlukan bahan utama iaitu buah peria. Ini baru 1 biji ni. Dan cili Peria ni kita secukup perlu rasa lah. rebus tak? Kita perlu Tak, air okey. tu. Peria ni kita potong ikut suka, tapi biasa kita potong jangan nipis sangat sebab nanti dia tak rasa peria tu kan. Kita potong macam ni contohnya. Okey, macam ni contoh. Dan kita rendam air garam. Lebih kurang kalau kita rendam sekejap nak bagi hilanglah sikit dia rasa pahit. Tapi dia sebenarnya sedap juga kalau dia rasa pahit. Tapi biasa kita rendam lah untuk hilangkan sikit rasa pahit. Okey. Dan peria ni banyak dia punya ciri-ciri kesihatan yang boleh kita inilah macam kita tahu kan, peria untuk kesihatan mata, untuk hilangkan untuk diabetes. Okey. Jadi kita perlukan juga satu mangkuk kelapa goreng, kelapa yang telah digoreng. Biasanya nyom muda lah yang digoreng, ataupun kalau biasa sekarang ni semuanya dah ada siap. Yang siap tu kan dalam satu mangkuk. Sedikit garam, gula. Kalau nak sebut perasa pun sikit sudahlah, tapi biasa saya letak juga sikit. Kalau tak nak letak pun tak apa. Dan ini yang menyedapkan lagi iaitu budu. Budu. Stop betul. Okey. Jangan lupa santan. Okey, lebih kurang 1 mangkuk. Kalau guna santan kotak tu kita perlukan 1 kotak lah, dan 250 ml macam tu. Kalau santan segar 1 mangkuk. Dan juga sedikit cuka untuk menetralkan rasa. Masam-masam sikit. Kak Uji. Okey, para penonton, Kak Uji, untuk kita masak, kita akan biasanya tumbuklah sedap. Tapi maklumlah sekarang kan jarang suka tumbuk. Tapi sekarang ni pun ada blender yang macam hasilnya macam tumbuk juga. Jadi yang ni dah siap lah. Kita tumbuk lada hitam, bawang merah dan juga ikan. Ikan tadi. Jadi kita dah letakkan, kita dah siapkan cara nak buatnya. Okey, yang dah ditumbuk tadi, bahan-bahan yang telah ditumbuk tadi kita masukkan. Okey, kita akan campurkanlah semua ni. Okey, penonton semua. Okey, kita campurkan yang ni yang telah pun kita tumbuk, lada hitam, bawang merah. Okey, ikan kita satukan sekali. Kemudian saya dah letakkan juga, okey, jangan lupa kita letakkan sikit garam. Okey, garam saya dah letak sebenarnya. Dan juga gula sikit sebut perasa. Okey, jadi yang ni saya biasanya kalau orang lama-lama, orang dulu-dulu dia akan tumbuk sekali sebab dia mudah untuk bagi rasa bukan rasa macam mesra untuk mesra. Okey, dia mudah mesra. Jadi kita masukkan juga, jangan lupa kita masukkan nyom goreng, atau biasanya orang suka tumbuk, tapi saya kalau resipi saya ni saya suka yang tak sampai berminyak yang bukan macam kerisik lah. Jadi sebab dia akan rasa texture tu. Jadi saya suka masukkan, sebab tadi ikan dah 7 ekor. Jadi kelapa goreng ni 1 mangkuk lah. Sebab dia akan rasa lemak. Bukan rasa lemak tu tak, dia akan lemak, tapi dia untuk kesihatan sebenarnya. Sebab nyom goreng ni kita akan masukkan juga santan, tapi sebab ni akan menetralkan iaitu cuka. Jadi dia akan memberi rasa masam. Jadi cuka ni kita masukkan, kemudian kita letakkan dulu santan lah. Dulu. Okey, sebenarnya kita masukkan santan. Santan ni kalau biasanya kita tak masak. Santan ni tak perlu dimasak. Okey, kita terus makan santan. Kita masukkan santan dalam 250 ml tu ataupun 1 mangkuk. Kak Ji boleh tolong ni kacau. Tolong kacau. Okey. Kan Kak Ji. Okey, kita dah. Okey, jadi kita kacau. Okey, kita kacau.
biasanya kita guna sudu kecil, tapi saya suka guna sudu ataupun mangkuk yang mangkuk yang besar dan juga inilah Dia puas kacau. dia lawas sebenarnya. Kita rasa macam ni. Sebab apa? Lawa. lawas. Lawas. Itu bahasa saya sebenarnya Kak Ji. Okey, para penonton, dia dah jadi, dah sebati. Kita dah letak gula, garam dan sebagainya. Kemudian kita masukkan budu. Inilah yang bezanya budu. Okey, budu dalam kat. Okey, dah kita masukkan. Okey, penonton, kita masukkan lebih kurang, jangan masuk banyak. Okey, nak bagi rasa je, lebih kurang 1,5 sudu je. Okey. Tapi budu ni memang kalau orang Kelantan, kalau janganlah kita jumpa orang Kelantan yang tak suka makan budu. Kau makan budu tak? Jarang. Okey, untuk menyedapkan rasa kita letak budu. Ini yang bezanya kerabu Kelantan dengan kerabu negeri-negeri lain sebenarnya. Dan jangan lupa kita letakkan juga sudu lah. Nak letakkan sikit. Okey, cuka bagi masih dia rasa. Kak Uji letak dalam 2 sudu cukup lah. Sudu besar. 2 sudu besar cuka. Okey. Kita tengok dia dah sebati. Okey, kita tengok dia bila dah sebati, kita kacau bagi dia sebati lah, biar budu dan sebagainya tu nampak macam serata. Dan last sekali Kak Uji boleh masukkan, tolong Ti masukkan buah peria. Ada garpu tu, garpu besar tu. Okey, Kak Uji masukkan. Okey, penonton, kita dah sampai stage akhir untuk siapkan kita punya kerabu ni. Kerabu peria ni. Okey. Kita letak sikit-sikit, kemudian kita kacau lah. Kalau datang Kelantan ni memang akan jumpa lah kerabu, tapi nak jumpa kerabu peria tu rasanya susah sikit, sebab di kedai-kedai makan tu diorang jarang buat kerabu peria. Kena cuba buat sendirilah. Okey. Boleh masukkan? Ya, boleh masukkan sampai habis Kak Uji. Itu baru 1 biji kita dah dapat banyak. Okey, para penonton. Ni dah kita nampak dia dah. Okey, dan kalau kita dah siap, ni nanti bolehlah kita rasa. Tapi penonton kena cubalah. Penonton jangan cuba tu. Jangan lupa cuba ya. Sebabnya susah sikit nak dapat jumpa kerabu peria di kedai sebenarnya. Ini hari ni Kak Uji yang showkan untuk masak kerabu peria. Sebab dia pun nak belajar, dia kata. Okey. Dan dah siap dah kita punya kerabu Kak Ji. Okey, para penonton, kita dah siap kerabu. Jadi kita boleh hidanglah mengikut cita rasa masing-masing. Okey, untuk kalau penonton bolehlah rasa nanti kalau kurang garam ke kurang gula, bolehlah kurang gula pula dekat. Okey, sekarang ni dah siap kita punya kerabu je Kak Uji. Boleh Kak Uji nak rasa? Nak rasa? Boleh Kak Uji. Kak Uji ambil sendirilah, senang. Kak Uji ambil sendiri, Kak Uji rasa. Kalau lah rasa kurang masin ke kurang masam ke, bolehlah penonton sedap. Kita boleh ubah sendirilah itu mengikut cita rasa masing-masing. Okey, resepi ni okeylah ni. Memang sedap rasanya. Okey, jadi kita boleh hidangkan mengikut kreativiti masing-masing. Jadi kita hidangkan. Kak Uji nak tolong hidangkan tu macam mana ni? Saya tolong hidangkan. Saya rasa okey, kita buat simple saja. Okey. Dulu saya minat sebenarnya nak masuk program kulinari masa sekolah dulu. Tapi dah terjebak dalam bidang lain. Ini macam kita hidangkan. Letaklah. Okey, so para penonton boleh
boleh mencubalah untuk resepi yang kedua yang kami kongsikan hari ini, iaitu kerabu Peria versi Kelantan. Okay, kita tengok kreativiti Kak Uji macam mana. Okey para penonton, okey lepas ni kita akan tengok pula kita akan tengok macam mana Kak Uji akan masak apa Kak Uji? Ketupat sotong. Ketupat sotong. Okey, ketupat sotong. Versi mana ni? Versi tak tahu. Versi Terengganu. Okey, so inilah hasilnya. Para penonton jangan lupa mencuba resepi kerabu Peria versi Kelantan. InsyaAllah. Okay. Okey para penonton, untuk masakan ketiga kita sempena dengan siri pertama ni Kak Uji. Yeah. Okey, kita akan cuba berkongsi satu menu pemanis mulut. Ya, yang biasanya sesuai dimakan untuk high tea lah. Petang, minum petang kan. Okey para penonton, ini adalah resipi khas daripada Kak Uji. Ya, okey, jadi saya serahkan kepada Kak Uji, boleh tak sambil saya bantulah. InsyaAllah. Okey, Kak Uji. Okey, bahan-bahan yang kita perlukan ialah 1 kilo sotong. Okey, sekilo sotong yang kita kena bersihkan. Maksudnya kalau kita nampak biasa sotong tu dia ada kulit dia kan. Jadi kita kena bersihkan sampai sampai putih putih kulit dia. Oh, sampai kalau putih. ada telur pun kita kena waktu bake keluarkan telur dia. Ini sotong yang sekilo lah ni. Sekilo. Okey. Kalau boleh dia ada macam-macam jenis kan. Ada yang kecil, ada yang sederhana, ada yang besar. Tapi kalau macam rektor dia suka sotong yang kecil sebabnya macam ni lah, senang dan lembut lagi. Kalau yang ni mudah masak. Mudah masak. Jadi saya ambil yang besar jugalah untuk ni, sederhana untuk ni. Okey, kemudian apa lagi bahan? Kita perlukan 2,5 karet nisel. No. Bahasa Kelantan jugalah, karet nisel ataupun gula Melaka. Kalau yang tak ada karet nisel macam ni, boleh guna gula Melaka tak Kak Uji? Kurang lah sikit. Kurang rasa dia lari sikit. Tak sedap lah. Okey. Jadinya yang mana yang luar tu kena belilah. Murah kalau dapat daripada sekarang ni senang, dan online pun senang, boleh. Betul. Okey, untuk daun pandan kita perlukan tiga helai daun bawang. 3 helai daun pandan. Okey. Seterusnya yang ni adalah nisel tapi dia dalam bentuk yang telah di grind pula, yang telah di apa? Dihaluskan. Dipotong ataupun boleh dipotong ataupun dikisar lah. Boleh sebenarnya dikisar. Okey, untuk sekilo sotong kita perlukan 1 cup pulut. Pulut tu Kak Uji buat macam mana? Okey, pulut ni sebenarnya ada macam-macam versi. Ada yang rendam kan. Tapi sebab macam kita berkejaya, jadinya Kak Uji pun nak cepat dan mudah lah. Cepat kan. Kak Uji pun masaklah dalam rice cooker. Maksudnya bila masak tu yang dah separa masak lah. Okey. Kak Uji letak dalam rice cooker dan letak paras air tu sikit acuk. Dia letaklah pulut, kemudian sikit je air lebih daripada nak tutup beras pulut itu je lah. Kalau kita letak banyak jadi dia lembik. Sangat lembik. Ini separa masak lah kalau tengok macam tu. Okey. Kemudian saya letak halba. Halba. Sedikit halba. Untuk menghilangkan bau rasa tu kan. Menghilangkan loya lah biasanya. Jadinya halba dan juga daun pandan. Kemudian santan, saya perlukan 2 kotak kara tu. Guna kotak kara. Guna santan kotak. Kalau santan segar? Santan segar dalam 2 kilo. 2 kilo. 2 plastik. Dalam RM5 lah. Okey, untuk sekilo dan RM5. Biasanya standard je berapa gram tu kan. Dia dalam lebih kurang lah. Okey, lepas kita dah masak. Okey. Maksudnya bila kat rumah tu saya pun bersihkan sotong. Dalam masa yang sama saya pun tak nak pulut. Jadi by time habis je saya bersihkan pulut, saya pun masukkan pulut ni. Plus sebab orang kata kadang-kadang buat ni kan macam kena time management juga kan. Banyak masa kan. Time management. Bila saya dah tu, saya pun buat macam ni.
Oh, dah siap-siap. Bila dia dalam bentuk, bila kita dah bentukkan. masak, Okey. mudah sikit kita Kak Uji dah siap bentukkan lah. dalam ni. Kan? Yang ada sekarang ni yang dah siap lah sebenarnya yang kan. dah siap. Ini Saya Kak tunjukkan ditunjukkan. cara. Okey, para penonton, sekarang ni Kak Uji tengah tunjukkan cara bagaimana untuk kita mengisi okey, pulut yang separuh masak tadi ke dalam sotong yang telah dicuci bersih sehingga putih. Dia resep Kak Uji. Walaupun dia separuh masak, kita tak perlu letak penuh. Kan? Sebabnya nanti takut dia kita letak separuh juga okey, jadi kita letak separuh. 3 suku. 3 suku. Okey, kita letak 3 suku dalam dalam sotong kita tadi. Okey, kemudian kita pun ambil lidi. Senang je sekarang. Kalau macam dulu ambil lidi kelapa, lepas tu dia arut dia punya daun kan. Sekarang ni kita ada pencoki gigi. Masuk je. Gigi, ya Allah. Senang sekarang. Jadinya okey. Kita kena ambil yang ni yang bahagian tengah ni kan. Bahagian tengah ni sebab dekat sini. Kemudian baru kita cocok sini. Rumit juga ke Kak Uji? Tak. Susah tak? Tak, sebenarnya tak susah kan? Susahnya bila pakai plastik je. Tapi kalau ketupat soto ni kalau beli mahal sebenarnya. Ya Allah. Mahal. Baru ni Kak Uji pergi ke suatu tempat tu, RM12. Dua ekor RM12. RM12. Memang maksudnya fikirlah. Okey, tapi biasanya kalau dapat sotong yang besar ni memang sesuai lah untuk buat ketupat sotong. Okey, baik Mak. Jadi kita mulakan dengan letak santan dulu. Kalau kita ada santan ni kan, santan yang cair dululah kalau ikut Kang. Tapi sebab lingkaran ni tak tolong rasanya ni. Sekejap. Kita akan tambah dengan 1 mangkuk air. Kak Uji ada tak amalan-amalan untuk amalan-amalan untuk ni lah bagi macam masak tu. Okey, sebab semua ada anak. Okey, mungkin ada petua-petua boleh sharing-sharing lah. Subhanallah. Jadi kita baca selawatan Nabi, kemudian kita baca doa. Tak ingat ada doa putih. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Okey. Ya. Kami tu kita doa macam-macam, apa-apa doa kita boleh kita boleh buat. Kemudian kita masukkan sotong. Letakkan sotong. Okey, letak sotong satu-satu. Api nak macam mana ni Kak Uji? Api slow. Sederhana. Sederhana. Oh, mudah je sebenarnya. Dia atur je. Okey, para penonton, kalau buat ketupat sotong ni kalau anak ramai ke rasa sekilo tu, kalau anak 3 orang tu cukup dah Kak Uji kan? Dia rasa kita akan tapi makan. Sebab bila dia masak dia jadi kecil. Okey. Kemudian kita kena tambah lagi sebenarnya. Oh, nak tambah lagi. Okey, kita masukkan gula tadi, nisel tadi dalam 2,5. Saya tambah Kak Uji. Okey. Okey, kita tambah lagi. Okey, tambah lagi 1 kotak. Okey. 2 kotak lah. 2 kotak. Kalau guna santan kotak. Kalau guna santan biasa RM5. Okey. RM5 ya. Okey. Jadi untuk hilangkan bau kita kena letakkan daun pandan. Okey. Dan saya letak alba sikit. Saya tak juga alba. Kak Uji, kalau saya carikan macam mana? Ya. Okey. Oh, saya tak pakai. Okey, seterusnya Kak Uji, masukkan garam. Masukkan garam dalam secukup rasa. Okey, dalam 1 sudu. Okey, 1 sudu. Next. Okey, kemudian yang lebih ni kan kita letak tepi-tepi sebabnya ada juga kita makan tempat sotong tu, tapi ada yang lebih kita boleh makan pulut di luar. Siap. Banyak ke? Oh, macam tu. Itu resipi. Ini resipi baru ni, tak sama dengan yang saya punya. Macam tu juga. Okey, kemudian kita kacau.
Ya, dia sebati. Okey. Tolong Saya tolong kau uji. Okey. Kacau. Lepas tu api dah buka ni. Air cukup kau uji. Macam tak cukup air tu. Okey. Dalam anggaran 1 mangkuk kita tambah lagi air. Mana mangkuk tu? Ya. Okey. Okey. Perhatikanlah. Okey, kemudian kita Tunggu sampai mendidih. biarkan dia sehingga dia mendidih dan masak lah. Kalau Masak kita santan. gunakan pulut yang kita dah masak, dia lagi cepat sebenarnya. Kan? Itulah rahsia dia untuk ibu-ibu yang berkerjaya. Nak bagi cepat. Nak bagi mudah. Cepat masak. Okey, boleh Kak Uji? Boleh. Okey, kemudian tutup. Dalam ni saya tak letak gula pasir. Sebab kita nak yang sihat, jadinya saya pakai Nisa dengan yang tadi tu je lah. Okey. InsyaAllah. Okey dah. Boleh tutup Kak Uji? Boleh tutup. Okey, so kita tunggu sampai dia masak. InsyaAllah. Apa? Okey, puan-puan, tuan-tuan, kita nampak kan bila dah masak ni, kita pun pindahkan ke dalam ni lah. Oh, macam tu dia masak. Cepatlah sebab sotong tu dah. Kita letak pulut yang dah ditanak. separuh masak yang dah ditanak. Okey, nampak kecil je sotong. Tadi besar nampak tak? Itu saya kata tadi Kak Uji. Tadi dah cakap tadi. Tak sabar nak rasa. Jadi kena pandai agak-agak jugalah bila nak letak ni. Letak ketupat, letak santan, pulut dalam dia. Sangka je walaupun sibuk dengan kerja, boleh masak. Lepas tu saya suka letak yang lebih. Pulut yang lebih tadi tu, jadi kita letak di luar. Jadinya sambil tu kita, sebenarnya ada orang suka makan pulut kat luar ni je banding dengan sotong tu. Sikit lah. Okey. Okey Kak Uji, tak nak letak ni ke? Tadi masih gelegak lagi. Kak Uji tak nak letak daun ke? Letak daun. Tak letak daun ke? Uji nampak. Itu ada kita sediakan daun. Nampak ni untuk. Yang ni kita letak daun. Okey, kita letak daun ni je. Okey, boleh macam tu Kak Uji? Okey, para penonton dan semua ahli-ahli berwarni yang disayangi, sekarang ni kita dah boleh tunjukkan masakan ketupat sotong daripada Kak Uji kita. Kelantan juga. Ini pun versi Kelantan juga. Okey. Dah masak tu dia ni. Ini baru dah masak. Sini dah masak tadi. Okey, kita nak hidang sekarang ni, kita nak hidang masakan singgang daging versi Kelantan. Okey, para penonton, inilah hasilnya singgang daging yang kita masak tadi dalam 25 minit sebab dia daging kan 25 minit dah masak. Okey, Kak Uji pun dah rasa tadi. Jadi kita boleh nak hidangkan bersama nasi putih. Kalau di Kelantan nasi putih. Tapi kita tak sempat nak buat telur serabut sebenarnya. Nanti insya-Allah kalau ada masa lain siri lah sudah. Okey. So, kita nak sedapnya bang singgang ni, singgang daging. Macam tu lah. Okey, ikut kita rasa masing-masing. Memenuhi ruang masak kita ni. Okey, ini singgang daging iaitu resipi pertama kita ini Kak Uji. Okey. Ini yang kedua. Okey, resipi kedua kita iaitu kerabu peria. Okey. Dan menu pembasuh mulut. Okey, menu pembasuh mulut ataupun pembasuh mulut tu cuci mulut Kak Uji. Ini pemanis mulut. Okey, pemanis mulut iaitu ketupat sotong. So untuk siri pertama. Okey. Jangan lupa nanti saksikan kami dalam Dung Dung Cha untuk siri kedua bersama dengan Timbalan Pengerusi Tengku Adidas, Tengku Zainal Muluk untuk siri seterusnya. Terima kasih semua penonton. Terima kasih.